Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan. Saya Ifan Nadia binti Mak Zain bersama Diana Safiah binti Nur Zairi dan Aimi binti Muhammad Zamin Nizam. Kali ini kami ditugaskan untuk membentangkan atau membincangkan mengenai pembelajaran literasi bahasa, di mana kami memilih literasi menulis. Baiklah, apakah itu literasi menulis? Ia merupakan lambang-lambang bunyi bahasa yang dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Selain itu, ia juga adalah proses bagi memindahkan lambang-lambang bunyi secara tersusun dan teratur, sekaligus melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna. Yang pertama, aktiviti peringkat pratulisan. Ia merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh setiap murid bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi yang khusus dan boleh diterima oleh setiap kelompok masyarakat. Baiklah, sebelum itu, mari kita mengenali apakah itu peringkat pratulisan. Ia merupakan kemahiran yang menjadi asas kepada kemahiran tulisan mekanis. Yang kedua, ia merupakan kemahiran yang mengandungi aktiviti fizikal psikomotor. Dan yang terakhir, ia merupakan suatu kemahiran di mana murid-murid telah mempunyai keupayaan untuk menggunakan alat tulis dan mengetahui teknik serta cara gerakan tangan untuk membentuk huruf. Baiklah, aktiviti yang pertama yang boleh dilakukan oleh setiap guru ialah pergerakan jari dan tangan. Aktiviti ini boleh dikenali sebagai tulis tapak tangan ataupun palm writing. Cara pelaksanaan aktiviti ini ialah, yang pertama, guru mengarahkan murid-murid untuk mengangkat jari telunjuk tangan kanan dan tapak tangan kiri masing-masing. Yang kedua, guru memberikan demo untuk menulis huruf menggunakan jari telunjuk kanan di atas tapak tangan kiri. Sebagai contoh, huruf A, B dan C. Okey, yang ketiga, murid-murid mengikut cara yang ditunjukkan oleh guru mereka. Baiklah, aktiviti kedua yang boleh dilakukan ialah aktiviti tulis belakang badan. Cara pelaksanaan aktiviti ini ialah, yang pertama, guru mengarahkan murid untuk beratur di dalam kelas. Yang kedua, guru memberikan satu huruf atau bentuk yang mudah kepada murid di belakang sekali. Maksudnya, murid di belakang barisan. Yang ketiga, murid tersebut perlu melukis huruf atau bentuk mudah yang diberi oleh guru mereka ke belakang badan orang di hadapannya. Yang keempat, ulang langkah 2 sehingga murid di hadapan sekali boleh meneka apakah huruf atau bentuk mudah tersebut. Dan yang terakhir, apakah antara objektif bagi pelaksanaan aktiviti ini? Yang pertama, murid-murid dapat meniru bentuk huruf dalam perkataan. Yang kedua, mereka dapat melatih pergerakan tangan dan jari. Yang ketiga, dapat menimbulkan motivasi dalam diri murid-murid. Dan yang keempat, dapat melatih pergerakan mata. Dan yang terakhir, kepentingan bagi pelaksanaan aktiviti ini. Ia dilakukan supaya murid dapat mengenali kesemua huruf, dapat membezakan huruf kecil dan huruf besar. Yang ketiga, dapat menulis huruf dengan posisi arah yang betul. Dan yang keempat, dapat mengikut urutan huruf dengan betul. Seterusnya kita berbalik pada penulisan mekanis. Penulisan ini merupakan kemahiran yang dilaksanakan setelah murid melalui aktiviti atau kemahiran pratulisan yang ditetapkan. Penulisan ini menekankan kepada aspek tulisan yang betul, kemas, cantik dan mudah dibaca. Pada peringkat penulisan mekanis, murid diajar untuk membentuk huruf pada kertas kosong terlebih dahulu. Dan selepas pemantauan dan didapati mereka berjaya membentuknya, murid diajar untuk membentuk pada kertas yang bergaris pula. Penulisan haruslah bermula dari kertas bergaris 2 kepada kertas bergaris 1. Ini bagi membentuk lambang tulisan dengan cara betul bagi menghasilkan tulisan yang seragam dan mudah dibaca. Antara contoh aktiviti yang boleh kita lakukan pada peringkat penulisan mekanis ini ialah memadankan huruf besar dengan huruf kecil. Pertama, murid diberikan kertas yang mengandungi bentuk huruf yang tidak dipadankan. Kemudian, murid diminta untuk memadankan huruf-huruf tersebut dengan betul. Pada aktiviti ini, guru haruslah memberi bimbingan sepenuhnya agar mereka melakukan dengan kaedah yang betul.
Baiklah, contoh aktiviti yang kedua pula ialah menulis perkataan berdasarkan gambar. Pertama, murid diberikan gambar dan jawapan perkataan yang tidak disusun secara betul. Dan berdasarkan gambar tersebut, murid harus meneka dan menulis jawapan yang betul. Melalui aktiviti ini, kita dapat melatih murid untuk fokus sepenuhnya dan mampu menulis berdasarkan apa yang dilihatnya. Jadi ingin saya simpulkan, kepentingan mengajar anak murid dari peringkat penulisan mekanis lagi ialah ia dapat membina asas yang kukuh. Seterusnya, membolehkan kanak-kanak menyusun huruf menjadi suku kata, perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi. Akhir sekali, ia dapat mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas. Seterusnya, saya akan menerangkan cadangan aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk anak-anak yang berada di peringkat kelahiran. Individu atau dalam konteks ini anak-anak akan masuk ke peringkat perlahiran apabila peringkat asas menulis telah dikuasai oleh mereka. Di sini, ibu bapa perlu memberi galakan kepada anak-anak untuk melahirkan fikiran dalam bentuk tulisan. Bagi menguasai kemahiran menulis di peringkat ini, ibu bapa boleh bermula dengan kaedah yang terkawal dahulu seperti memberi rujukan gambar, hanya mengisi tempat kosong dan sebagainya, sehinggalah sampai di satu tahap di mana anak mampu untuk menulis tanpa panduan. Okey, aktiviti pertama yang boleh dilakukan ialah aktiviti teka silang kata. Ini sangat sesuai untuk anak-anak yang baru sahaja beralih ke peringkat pelahiran ini. Jadi, teka silang kata ini memerlukan anak-anak untuk mengisi tempat kosong, mengisi kotak-kotak kosong berdasarkan gambar yang diberi. Contoh, ada gambar baju, huruf B telah diberi. Jadi, yang perlu dilakukan adalah menulis huruf A, J dan U bagi melengkapkan perkataan tersebut. Hasil daripada aktiviti ini, kanak-kanak bukan sahaja dapat berlatih menulis, malah dengan teka silang kata yang mempunyai tema seperti tema tumbuh-tumbuhan atau haiwan, buah-buahan, warna dan sebagainya, dapat menarik minat anak-anak serta sekaligus dapat menambah kosakata mereka. Bagi melaksanakan aktiviti ini, ibu bapa boleh mencetak contoh-contoh teka silang kata yang ada banyak di internet atau terdapat juga buku-buku teka silang kata yang dijual di kedai. Jadi lebih banyak pilihan yang ada dan lebih banyak latihan yang dapat dilakukan oleh anak-anak. Seterusnya, aktiviti yang kedua iaitu satu gambar 100 makna. Aktiviti ini memerlukan anak-anak untuk menulis perkataan atau ayat berdasarkan gambar mengikut kemampuan anak-anak. Jika mereka hanya boleh menulis perkataan sahaja, jadi perkataan-perkataan yang mudah saja akan ditulis. Jika mereka sudah tahu cara menulis ayat yang lengkap, juga boleh menulis ayat yang lengkap. Satu gambar ini boleh melibatkan pengalaman yang telah berlaku, macam pergi bercuti bersama keluarga dan sebagainya, atau boleh juga gambar-gambar atau ilustrasi yang ada di internet, ibu bapa boleh mencetaknya sendiri atau boleh melukisnya sendiri. Cara pelaksanaan aktiviti ini adalah dengan meletakkan gambar itu di tengah-tengah sebuah kertas. Anak-anak boleh menyenaraikan 100 perkara tentang gambar itu. Sebagai contoh, gambar ini berkaitan dengan ia berlaku pada hari Selasa. Dia bersama kawan-kawannya, dia gembira dan sebagainya. Tidak perlu pun sampai 100, cuma itu merupakan macam satu target untuk anak-anak bersemangat untuk menulis. Boleh bermula perlahan-lahan seperti 10 atau 20 dan mengikut kemampuan juga. Ibu bapa boleh membantu anak-anak
atau beri panduan untuk anak-anak menulis sekiranya mereka tersangkut di mana-mana. Sebagai contoh, mereka tidak tahu mengeja perkataan kahwin. Macam gambar itu berkaitan dia pergi ke kenduri kahwin. Jadi dia tidak tahu cara mengeja perkataan kahwin, jadi ibu bapa boleh membantu mereka. Berbeza ya individu yang tidak tahu menulis atau mengeja dengan individu yang sudah menguasai kemahiran asas menulis. Mereka mungkin tidak dapat mengeja sesuatu perkataan yang rumit dengan betul, tetapi mereka faham cara membaca simbol-simbol perkataan itu. Jadi ibu bapa di peringkat ini dan di aktiviti ini, ibu bapa wajar memberi panduan dan membantu anak-anak. Akhir sekali, aktiviti ketiga ialah melakukan jurnal atau diari mini. Jika bercakap tentang diari atau jurnal, pasti kita terfikir tentang perkara yang rahsia yang hendak diluahkan dari isi hati. Tetapi untuk kanak-kanak, mereka tidak begitu banyak ada rahsia atau perkara yang hendak diluahkan. Jadi di dalam jurnal atau diari mini ini, topik yang ditulis adalah topik yang bebas. Anak-anak boleh menulis apa-apa sahaja, seperti senarai apa yang hendak dibuat dalam sehari itu, macam bangun pagi, pergi ke sekolah, bermain, siapkan kerja sekolah dan sebagainya dalam sehari itu. Kemudian mereka boleh tandakan apa yang telah dilaksanakan dalam sehari itu. Untuk mereka yang Muslim, boleh juga membuat senarai tanda untuk ibadah seperti solat 5 waktu. Selain itu, mereka juga boleh menulis senarai, membantu ibu menulis senarai barang yang hendak dibeli di pasar raya. Ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemahiran menulis. Hasil daripada aktiviti 1 gambar 100 makna itu juga boleh ditampalkan atau diletakkan di dalam jurnal atau diari tersebut. Sebenarnya, aktiviti ini bukan sahaja boleh bermula ketika anak sudah masuk ke peringkat pelahiran, tetapi juga boleh dilaksanakan sejak dari prabacaan atau mekanis lagi. Maafkan saya, pramenulis atau mekanis lagi. Ini kerana dalam membuat jurnal atau diari ini, topiknya kan bebas. Jadi anak-anak boleh melukis, boleh menampal kertas-kertas, menampal pelekat yang ada. Jadi aktiviti ini memerlukan pergerakan motor tangan mereka untuk mengoyakkan kertas atau menggunting, melekatkan pelekat dan sebagainya. Seperti dalam video ini yang dilakukan oleh kanak-kanak berusia 7 tahun. Kesimpulannya, terdapat pelbagai dan banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk meningkatkan penguasaan literasi bahasa Melayu anak-anak. Peranan ibu bapa dalam meningkatkan penguasaan literasi bahasa Melayu anak-anak amat penting dan wajar dititik beratkan, kerana selain di sekolah, tempat kedua yang anak-anak akan banyak belajar adalah di rumah bersama ibu bapa sebagai contoh mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan jumpa lagi.